A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penjemput dan Khalifah Yasin pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita niatkan secara umum, apa yang kita hajatkan secara individu, mudah-mudahan dengan lebihnya 40 orang, apabila lebih 40 orang ni ada perkataan yang lebih, setiap 40 orang ni ada satu wali Allah. Mudah-mudahan ada di antara kita yang dosanya tidak ada, tidak Allah memakbulkan hajat-hajat kita pada malam ini. Yang berusaha Tuan Pengetua dan barisan pentadbir, rakan-rakan guru, anak-anak AJK Badar, anak-anak sister dan semua warga sister yang sama-sama mengimarahkan majlis ini. InsyaAllah dalam masa lebih kurang 5 minit hingga 7 minit kita akan sama-sama lah bertazkirah. kita akan sedikit huraian ataupun perbincangan ringkas mengenai satu potong ayat Quran dan sepotong hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Sadaqallahul azim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara berterus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 148. Kemudian tazkirah pada hari ini, tadi satu petikan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 148. Kita akan bincang satu potong hadis. Peliharalah lisan dan tulisan kita, kerana ia juga akan membawa kita ke negara yang kekal abadi, sama ada warga negara syurga atau warga negara neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli an-nar. Qalu wa fulanatan tusalli al-maktubata wa tasaddaqu bi aswari wala tu'zi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlil jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan rajin bersolat sunat malam, puasa di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah, cuma ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka bertanya lagi, sesungguhnya si fulanah yang lain mengerjakan hanya solat wajib dan bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seseorang pun. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni syurga. Sahih Bukhari di dalam Adab Al-Mafrad 119, status hadis sahih. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini, seseorang yang ditempatkan ke dalam syurga atau neraka bukan hanya bergantung banyaknya amal fardu dan sunat ataupun tidak, tetapi semua pengamalan kita akan dihitung, akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dikurniakan ganjaran syurga. Yang keduanya, ada orang yang rajin solat sunat malam, rajin puasa sunat, banyak melakukan kebaikan dan bersedekah,
tetapi masuk neraka kerana mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Habis segala pahala kebaikannya, muflis di akhirat. Kaya di dunia tetapi muflis di akhirat. Yang ketiganya, ada orang yang hanya mengerjakan amalan yang fardu seperti solat fardu, puasa Ramadan, sedekah pun sedikit, namun masuk syurga kerana tidak pernah mengganggu orang lain. Dan yang keempatnya, pada hari ini dosa lisan banyak digantikan dalam bentuk tulisan yang kadang-kadang lebih kesat, buruk, keji, penuh dengan adu domba, umpatan, kejian dan fitnah, termasuk yang ditularkan di media-media sosial seperti FB, Twitter, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dan yang kelimanya, amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada pengumpat, penfitnah dan pencela dalam suratul Al-Humazah, ataupun dalam erti kata jiwa kita yang senar, keadaan kita senar, dalam orang yang suka pen-like, pen-share, pen-komen, yang tidak berhati-hati dalam like, share, komen dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Humazah menurut Mujahid adalah pengumpat termasuk cumuhan lisan dan ucapan. Lumazah menurut Abi Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit bererti hinaan dengan isyarat mata, tangan dan sebagainya. Said Qutb menyebutkan ini gambaran manusia jahiliah di mana jiwa manusia yang lemah dan hina kerana tidak memiliki iman dan kehormatan diri kerjanya mengumpat, mencemooh. Dalam erti kata dalam suasana PKP ni, pen-like, pen-share, pen-komen, yang tidak sepatutnya bukan salah, tetapi berhati-hatilah dalam umpatan ataupun tulisan-tulisan kita di dalam ruangan atau ruangan internet sekarang ni. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan dalam Al-Hutamah. Ingatlah bahawa pengumpat akan dihumban ke neraka Al-Hutamah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sesekali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Apakah hutamah itu? Iaitu api yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, iaitu Al-Humazah. Kesimpulannya, marilah kita pelihara ibadat fardu dengan bersungguh-sungguh. Jangan bersungguh juga menjaga lisan dan tulisan kita. Sesungguhnya dosa lisan mungkin hanya didengar oleh beberapa orang. Namun dosa tulisan berkekalan dan tersebar seluruh dunia di alam tanpa sempadan ini. Kalau kita sering diperingatkan tentang amal jariah, maka berhati-hatilah kita dengan maksiat jariah, yang mana jari bermaksud bukan jari tangan, jari maksudnya berlari, mengalir. Makna berhati-hatilah maksiat yang akan mengalir ketika kita telah berada di warga negara alam barzah, tetapi maksiat kita mengalir-ngalir memenuhi amalan sebelah kiri kita yang menyebabkan kita dihumban ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi min zalik. Sama-samalah diri kita dan diri saya dan diri kita semua menjaga tutur kata kita, menjaga tutur tulisan kita. Ini yang pentinglah zaman sekarang ni. Kuranglah lisan. Sebab semua PKP di rumah, jadi berhati-hatilah nak like, nak share, nak komen. Kalau kita bukan ahlinya, cukuplah sekadar membaca dan bertanya kepada ahlinya. Kalau kita bukan mufti, tak payahlah kita komen apa yang mufti keluarkan, kerana kita tidak hafal pun hadis, tidak hafal pun Al-Quran, kita tak fahami pembahasa Arab. Kalau kita bukan doktor, kita janganlah komen. Maknanya kita perlu mendapatkan input yang tabayun lah. Mudah-mudahan
apa perkongsian pada malam ini, sedikit perkongsian ringkas, sama-sama mudah-mudahan memberi peringatan kepada diri saya dan diri kita semua agar lebih berhati-hati dalam lisan dan tulisan kita. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'iril muslimat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang mengajar.